Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen dan juga semua pendengar dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mengikuti page Wana Alwi The Talent Wizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi apa yang kita bicarakan sebelum ini yang berkaitan dengan entiti perniagaan kan, tentang ilmu pensyarikatan kan. Ini kita sambung semalam tak sempat kita nak habiskan. Okey, apa yang kita boleh bincangkan pada hari ini dalam bidang keusahawanan ini, kalau sekiranya tuan-tuan merasakan bahawa apa yang saya bincangkan, apa yang kita sembang-sembang ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan semua yang berada di luar sana, boleh sebar-sebarkan, like, share dan juga pastikan bahawa sahabat-sahabat kita yang lain dapat mengikutinya dan dapat memahami apakah itu bidang keusahawanan dan juga komponen-komponen yang berada dalam bidang keusahawanan dan juga sekarang ni kita dalam modul berkaitan dengan pensyarikatan. Okey, semalam kita dah bincang perbezaan di antara enterprise tunggal, enterprise perkongsian, partnership, senda merahat dan juga PLT. Semalam kita bincang 5 kan, kita berkaitan dengan pendaftaran. Kalau enterprise tunggal dan juga enterprise perkongsian, kita daftar di menggunakan juga memang semua di SSM tetapi dalam bahagian bisnes ROB. Kalau senda merahat, kalau nak berdaftar dalam bahagian ROC tetapi perlu melalui SETCO. Kalau PLT perlu melalui pegawai yang dilantik lah, dia daftar dalam website dia sendiri. Okey, kalau kawalan pemilik tunggal ataupun enterprise tunggal dan juga enterprise partnership ni tiada kawalan, maknanya tiada akta-akta yang berkaitan dengan syarikat itu sangat. Tetapi kalau sendian berahat, dia ada akta sendian berahat, dia ada akta dan juga memorandum dia sendiri. Kalau PLT, dia ada akta berkaitan dengan PLT, Perbadanan PLT. Kalau keahlian, pemilik tunggal, enterprise tunggal memang seorang. Kalau perkongsian 2 hingga 20. Tapi kalau sendian berahat, dulu 2 hingga 50, sekarang 1 hingga 50. PLT bermula dengan 2 tetapi unlimited. Boleh letak berapa, tak kisah. Dari sudut tanggungan pemilik, liability. Enterprise tunggal, dia liability kepada pemilik, tidak terhad. Kalau enterprise perkongsian pun sama, tidak terhad. Tapi sem berhad, dia ada liability yang terhad dan juga PLT seperti mana sem berhad, dia juga ada liability yang terhad. Kalau tanggungjawab pemilik, enterprise tunggal memang tanggungjawabnya sepenuh masa diletakkan pada pemiliknya. Kalau perkongsian diletakkan pada rakan kongsi dengan kefahaman rakan kongsi masing-masing, maknanya rakan kongsi itu kena buat agreement sama sendirilah. Tapi kalau sendian berahat ni, dia tidak ada kuasa dalam pengurusan. Dia ada shareholder, dia ada pengurusan. Shareholder tidak bertanggungjawab ataupun tidak ada kuasa dalam mengganggu pengurusan harian. Itu urusan pengurusan harian. Shareholder boleh melantik pengurusan. Shareholder boleh melantik CEO, tapi tak boleh ganggu dalam bidang pengurusan. Melainkan shareholder itu adalah orang yang terlibat dalam pengurusan. Kalau PLT, dia fleksibel membuat keputusan. Tapi biasanya PLT dialah yang berada register sebagai PLT dan dialah yang menguruskan PLT kan. Kalau dalam sendian berhad ni, biasa kita akan tetapkan terus berapa saham-sahamnya kan. Kalau PLT tak, dia ada perbincangan yang boleh dibincangkan. Kita sambung balik. Yang keenam ialah tanggungjawab pengurusan. Tanggungjawab pengurusan. Kalau enterprise tunggal, tanggungjawab pengurusan adalah menjadi hak pemilik enterprise lah, sebab dia tunggal, dia seorang-seorang kan, mana dia menguruskan semua. Kalau perkongsian, tanggungjawab menguruskan syarikat tersebut, entiti tersebut adalah menjadi hak milik rakan-rakan kongsi. Yang ini kena bincang betul-betul lah, kena susun betul-betul. Kalau tidak, dia mudah pecah. Kalau sendian berahat, tanggungjawab pengurusan ialah ahli-ahli lembaga pengarah dan pengurusan syarikat. Maknanya bukan shareholder kan. Shareholder dia boleh lantik ahli lembaga pengarah dan juga pengurusan syarikat. Itu bertanggungjawab dalam pengurusan lah. Banyak benda yang mereka bertanggungjawab kan. Contohnya dalam pinjaman bank pun, bank sekarang dah minta mereka sign sebagai tanggungjawab supaya mereka tak lari dalam pinjaman. Tapi kalau BLT dia beza sikit. Rakan-rakan kongsi, PLT ni masa apa yang berkongsi tu dia memang bertanggungjawab.
Maknanya kalau kita boleh faham sama ada dia mengurus atau tidak, dia memang bertanggungjawab lah. Sebab itulah rakan-rakan PLT ni biasa mereka terlibat dalam pengurusan, sebab mereka itulah tanggungjawab yang diberikan kepada mereka kan. Okey, dari sudut legal entity, kalau pemilik tunggal dan juga partnership tunggal, partnership enterprise, mereka tidak ada legal entity lah. Tapi kalau Sdn Bhd ada, PLT ada. Maknanya dari sudut perundangan-perundangan ni, kalau Sdn Bhd dia banyak perundangan-perundangan yang perlu dipatuhi lah. Kalau PLT pun dia ada perundangan-perundangan yang sangat-sangat dipatuhi berkaitan dengan syarikat. Dia bukan boleh main. Sebab tu bank sangat-sangat menghormati Sdn Bhd dan mudah untuk Sdn Bhd mendapatkan pinjaman. Dan juga kalau bidang projek-projek pun, kalau Sdn Bhd mudah orang nak bagi projek berbanding dengan PLT dan juga enterprise lah. Lebih lagi enterprise kan, orang takut enterprise dia boleh buka boleh tutup begitu saja. Okey, modal tambahannya, kalau enterprise tunggal dia terhad pada kemampuan kewangan pemilik, maknanya modal tu pada pemilik lah. Kalau rakan kongsi, modal dia terhad pada kemampuan pada kewangan rakan kongsi. Tetapi kalau Sdn Bhd, modal tambahan dia tidak terhad. Kalau rakan PLT tidak terhad dan mengikut pandangan rakan kongsi. Yang maknanya meletakkan modal ni dia ada isu-isu yang juga kita kena ambil perhatian lah. Supaya kita tahu kan modal-modalnya kan. Kalau Sdn Bhd kata dulu orang kata apa, syarikat RM2, syarikat RM2 Sdn Bhd kan. Tapi sekarang ni mungkin dah semakin orang kata tegas supaya tidak ada lagi syarikat RM2 tu berlaku kan. Untuk dapat projek-projek syarikat RM2 kan. Tapi sekarang ni benda tu dah mula orang kata diberi penekanan lah. Kalau macam dulu dia orang kata ada keadaan yang kedudukan modal-modal ni dia ada, kita boleh letakkan dulu, lepas tu kita bayar kemudian sikit. Tapi sekarang ni Sdn Bhd dah berbeza dah. Kita kena letak dulu barulah persentage modal itu akan dirujuk dan dikira. Dia sikit berbeza berbandingan dulu lah. Maknanya semakin ketat. Okey, hayat perniagaan dalam enterprise tunggal terhad pada hayat pemilik. Maknanya dalam enterprise tunggal, syarikat itu, entiti perniagaan itu, dia akan ada sekiranya pemilik ada. Sekiranya pemilik telah pun meninggal, maka syarikat itu secara automatiknya kena ditutup. Sebab apa? Dia ikut hayat pemilik. Tapi kalau perkongsian, dia terhad pada hayat rakan kongsi. Maknanya dia bolehlah keluar seorang meninggal, dia kena pecahkan juga, dia kena masukkan balik macam itulah. Tapi kalau dah sudut syarikat Sdn Bhd ni, dia tak terhad. Syarikat tu hayat dia lah. Dia boleh orang kata apa, shareholder tu boleh tambah dan tolak begitu. Hayat syarikat tetap hayat syarikat. Sebagai contoh, kalau syarikat ni macam Toyota kan, dia level-level yang dah Sdn Bhd dan Bhd tu, dia maknanya dia boleh berusia sampai 100 tahun. 100 tahun lebih usia dia. Maknanya dia hayat syarikat dah, bukan hayat orang yang duduk dalam tu. Kalau PLT pun sama. Sebab tu ramai sekarang ni orang cuba untuk menukarkan daripada enterprise pergi ke PLT. Sebab dari sudut hayat perniagaan, dari sudut liability, dia lebih nampak macam lebih selesa. Walaupun PLT ni dia sekarang ni masih lagi ada cabaran dengan bank. Setengah bank masih lagi belum mengiktiraf PLT ni nak buka akaun dengan mudah lah. Tapi kebanyakan bank dah orang kata dah semakin memudahkan lah untuk syarikat PLT buka akaun. Bubar dan tutup. Untuk enterprise tunggal memang mudah untuk bubar dan tutup. Sebab apa? Dia senang aja. Sekarang ni kalau dah tak orang kata apa, dia SSM tu dia boleh tutup begitu dengan cepat, isi borang aja, ataupun dia dalam keadaan yang kalau dia tak renew, ada beberapa tahun dia tak renew, automatically syarikat tu akan ditutup. Begitu juga dengan partnership enterprise lah, enterprise rakan kongsi. Tetapi kalau Sdn Bhd dia rumit. Kalau PLT dia rumit tapi lebih mudah sikit berbanding dengan Sdn Bhd. Sdn Bhd ni dia kena pastikan akaun tu dia audit balik kan, dia audit akaun. Lepas tu dia banyak prosedur yang dibuat kan. Lepas audit kena pula itu, kena pula ini, kena clear itu, kena clear ini, barulah boleh tutup. Itu Sdn Bhd. Kalau PLT ni pun lebih kurang sama, hanya PLT ni dia kena declare dalam newspaper. Lepas tu nak tutup PLT pun dalam 2,000 ke 2,500 jugalah kos dia kan. Dia ada declaration dia yang dalam newspaper sebagai menyatakan bahawa syarikat tu tidak lagi beroperasi. Dia adalah dia punya proses-prosesnya. Maknanya bukannya mudah untuk tutup PLT, tetapi nak tutup Sdn Bhd lagi rumit.
Tapi kelebihan banyak Sdn Bhd lah. Okey, dalam isu bank, isu bank kalau Sdn Bhd memang mudah untuk buka. Kalau enterprise pun memang mudah untuk buka. Tapi kalau PLT, kadang-kadang jangan terasa penat lah. Sekiranya pergi bank, ada bank yang masih bertanya PLT apa, tahu nak letak PLT kat mana. Dia ada isu sedikit. Tapi semakin tahun semakin baik isu lah berbanding dengan sebelum ni kan. Pada tahun 1993 dulu memang pening siapa yang buka PLT ni nak settlekan 93 pula 2013 maaf 2013 dalam 2013 2014 tu waktu mula PLT macam baru diperkenalkan itu, dalam keadaan yang kita cukup pening lah nak buka dia. Sebab apa? Sebab PLT ni dalam keadaan bank tak kenal kan. Itu dah. Tapi sekarang dia tengok PLT dah semakin mudah untuk dibuka akaun lah. Itu dari sudut kata buka akaun. Okey, dari sudut kos buka contohnya macam tunggal RM60 je kan. Kalau sedang enterprise bukan sama je. Enterprise perkongsian. Tapi kalau Sdn Bhd dia tengok ada yang RM1,800, ada RM2,000, ada RM2,200, ada RM2,500. Yang tu kena bincang dengan Setco sebab dia ada kategori-kategori, dia ada sebab-sebab dia lah. Tapi kalau PLT dia RM500 saja. Sebab tu kalau orang kata nak tubuh PLT RM800 tu tak. Sebenarnya dia ialah RM500. Daripada 2013 pun sama sampai sekarang pun dia tak bertambah. Dia punya kos untuk buka PLT. Dari sudut tax. Dulu tax kalau enterprise dan juga enterprise perkongsian, tax itu pergi pada tax individu. Maknanya borang B lah. Kalau bekerja borang BE kan. Kalau buat berniaga borang B. So dia kena isi borang B. So dalam borang B tu, keuntungan syarikat itu dimasukkan juga sebagai pendapatan kita sebagai pemilik, dan juga dia adalah kos pengiraan dia. Maknanya tax itu sama dengan tax kita tau. So dia mahal sikit taxnya. Tapi kalau Sdn Bhd, tax dia, tax syarikat lah. Dia ada kena berjumpa dengan Setco. Setco secretary ni kita kena bayar lah. Kos dia menjaga syarikat tu ada yang RM70, ada yang RM100, ada RM60. Tengok pada secretary yang mana kita duduk. Dan juga akaun kita akan diaudit. Maknanya akaun kita ni kita kena bagi segala maklumat dokumen pada bahagian perakaunan ataupun sistem yang kita ada, dan mereka akan key in semua tu. So kos key in tu biasanya mahal. Ada yang cecah RM3,000 per akaun yang di key in lah. Yang tu kalau kita buat tahunan, kalau bulanan dia ada pengiraan di sendiri tu, kena tanya bahagian security company ataupun bahagian audit ataupun bahagian perakaunan lah. Syarikat yang mengendalikan akaun ni lebih tahu. Mereka ada cara mereka sendiri. Dan juga sampai akaun itu di key in sebagainya, akaun itu akan diaudit. Dia audit ni dia ada kos dia sendiri kena bayar kepada auditor. Lepas tu, lepas audit dia pergi ke tax agent. Sebiasanya dalam syarikat yang sama lah tax. Dalam tax juga bila pengadaan dibuat tu, kita bayar tax dan juga kita bayar servis. Mana servis kena bayar adalah servis secretary company, servis apabila account di key in, disusun, servis dari sudut auditor, check account, dan juga kena bayar servis root tax. So dia memang bertahan jugalah harga dia kan. Kalau kita tengok tu RM5,000, RM6,000, RM7,000 itu bermain setiap tahun. So sebab tu orang yang buat Sdn Bhd ni dia kena pastikan bahawa dia kena kira juga servis-servis ini, supaya nanti kalau dia buat produk itu, benda-benda ni kena masuk juga dalam kos produk lah, supaya dia tidak orang kata pun menjual produk, menjadikan services dan keadaan dia terlupa. Yang ini kos-kos yang perlu diambil kira, yang tahunan ini perlu diambil kira. Tapi kalau PLT dilaporkan dalam website PLT lah. PLT ni dia lebih light sikit dia punya cara pengiraan dia. Dia tidak macam Sdn Bhd sangat kan, tapi dia lebih sikit daripada enterprise yang ni. Siapa ambil PLT nanti adalah dalam apa yang dinyatakan dalam website PLT, supaya boleh tahu ke mana apa yang dia perlu nak lapor kat siapa, ada pengecualian dia. So benda-benda begini kena dicek juga. Sebab apa, walaupun PLT ni mungkin dia tidak ada pelaporan pada LHDN, tapi dia tetap juga kena kira macam mana Sdn Bhd. Maknanya kos PLT pun tetap akan lebih kurang sama dengan kos Sdn Bhd dan sudut pengiraan, melainkan kalau kita ada akaun, kita berbaik dengan orang-orang yang akaun ni, mungkin kita boleh reducekan sikit kos. Itulah dengan syarat kita kena tahulah ni berbaiklah dengan secretary company, berbaiklah dengan bidang orang yang terlibat dalam akaun, dalam auditor, dalam tax, supaya kita tahu ke mana arah tuju kita, apa yang boleh kita kurangkan. Hanya yang kelebihan Sdn Bhd dan PLT ni, dia ada perkara-perkara yang
kita boleh duduk sebagai perbelanjaan dan boleh mengurangkan teks. Bukan lari pada teks. Orang dia guna konsep lari teks. Teks akan lari punya. Hanya kita boleh kurangkan teks yang dikenakan pada kita dengan adalah pengecualian-pengecualian yang diberikan. Yang ini pun kena rujuk pada orang yang tahu dan juga kena rujuk pada orang yang terlibat dalam bidang teks kerana mereka lebih tahu pergerakan. Sebagai contoh ginilah. Kalaulah kita enterprise ataupun enterprise perkongsian, kalau kursus yang kita pergi itu atas nama kita, biasanya tak boleh. Tag, walaupun dikira expenses, tapi bila nak kira tax dia masuk balik amount tu untuk dikira tax. Tapi kalau Sdn Bharad, kalau kita bekerja, dikira sebagai pekerja lah, terlepas lah, dikira boleh terkeluar pada tax. So perkara ini kita kena tahulah macam pembelian kenderaan, pembelian hartanah kan. Perkara ini kena rujuklah pada bahagian tax, sebahagian orang yang tahu kerana mereka lebih membantu kita lah. Tapi dalam Sdn Bharad ni dia banyak kelebihan-kelebihan yang boleh kita gunakan untuk mengurangkan tax. Itu saja. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah dalam page Al-Huda Wizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah selama kita sebagai usahawan ini sentiasa orang kata apa, meletakkan impian kita untuk kita menggapai apa yang kita inginkan dan juga kita menerobos citra diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.